Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kami ahli kumpulan Boskur akan membentangkan mengenai isu euthanasia dari perspektif amalan perubatan dan nilai pelbagai peradaban di bawah kos subjek etika dan peradaban. Seperti yang dapat dilihat pada skrin, disertakan senarai ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama Syauqi Aiman, yang kedua Muhammad Firdaus, yang ketiga Muhammad Farhan Hakil, yang keempat Nik Ahmad Baihaqi, yang kelima Muhammad Amirul Sufi, yang keenam Alif Amirul Syafiq, dan terakhir saya sendiri Haikal Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada pengenalan dan maksud. Sebelum kita memulakan tajuk kita, mari kita mengenali jenis-jenis kematian. Kematian terdapat 3 jenis, iaitu pertama, kematian semula jadi. Yang kedua, kematian yang tidak wajar. Dan yang ketiga, kematian dengan pertolongan atau tidak oleh pengamal perubatan. Okey. Kematian yang ketiga itu adalah tajuk kami pada hari ini. Apakah itu euthanasia? Euthanasia ni lebih dikenali sebagai mercy killing. Euthanasia juga asal daripada perkataan Yunani, yakni euthanatos, yang bermaksud good death, iaitu kematian dengan tenang. Dari segi istilah perubatan, tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal dunia akan hapus dan turut mempercepatkan kematian seseorang itu dengan pertolongan pihak ketiga, iaitu pengamal perubatan. Okey, dengan kata yang lain, dengan kata yang mudah, euthanasia ni bermaksud tindakan untuk kita menamatkan riwayat hidup seseorang dengan sengaja kerana seseorang itu tidak dapat menahan kesakitannya atau kesengsaraan yang dibawa oleh penyakit itu sendiri. Hal ini boleh berlaku di atas pertolongan pengamal perubatan ataupun doktor, atas permintaan daripada pesakit atau keluarga pesakit itu sendiri, kerana penderitaan yang dialami oleh pesakit itu amatlah dahsyat. Kita tak tahu macam mana perasaan seseorang yang mengalami kesakitan kan. Maybe dia terlalu sakit dan sampai dia tak mampu untuk meneruskan kehidupan. Wallahualam. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis euthanasia. Yang pertama, euthanasia pasif, iaitu percepatkan kematian seseorang secara tidak langsung, seperti menghentikan bekalan makanan, air, ubatan atau prosedur yang perlu bagi meneruskan hidup pesakit tersebut. Dengan kata lain, doktor menghentikan daripada terus memberi makan, air, ubat-ubat atau prosedur yang perlu bagi meneruskan hidup pesakit tersebut. Okay, seterusnya, euthanasia aktif. Euthanasia aktif percepatan kematian seseorang dengan tindakan secara langsung, seperti menyuntik ubatan tertentu yang boleh membawa maut dengan segera. Euthanasia aktif ada 2, iaitu aktif secara langsung dan aktif tidak langsung. Di mana aktif langsung iaitu cara pengakhiran kehidupan pesakit tersebut dengan cara doktor mengakhiri hidup pesakit tersebut dengan doktor memberikan tablet ataupun ubat ataupun suntikan zat yang boleh mematikan pesakit tersebut. Yang kedua, aktif tidak langsung. Tidak langsung ini bahawa tindakan doktor yang dilakukan tidak akan langsung mengakhiri hidup pesakit tersebut. Namun, diketahui bahawa risiko tindakan tersebut akan boleh mengakhiri pesakit tersebut. Contohnya, doktor mencabut oksigen ataupun alat bantuan pesakit tersebut. Seterusnya, euthanasia sukarela, volunteer, iaitu dipercepatkan kematian atas permintaan pesakit tersebut, sama ada secara lisan atau bertulis. Yang keempat, euthanasia tidak sukarela, non-voluntary ataupun involunteer,
iaitu dipercepatkan kematiannya dengan tidak membuat sebarang permintaan atau wasiat darinya. Ini merujuk kepada pesakit keadaan tidak sedar atau koma. Okey, dengan kata lain, pesakit involunteer ni, mereka ni dipercepatkan kematiannya di mana mereka tidak membuat permintaan ataupun dari wasiat darinya. Ini merujuk kepada pesakit yang berkeadaan koma ataupun tidak menyedarkan diri mereka. Dengan seterusnya, tidak sukarela ni iaitu berpihak kepada family mereka, keluarga mereka, di mana keluarga mereka yang membuat permintaan tersebut bagi mengakhiri sakit tersebut. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ni Ahmad Bahaki bin Ahmad Muhjamil dari kumpulan Boskur. Hari ini saya akan menerangkan eutanasia dari sudut pandangan Islam. Yang pertama, Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah menerangkan bahawa eutanasia aktif adalah haram kerana kaedah ini pengamal perubatan bertindak mengakhiri hayat pesakit dengan cara suntikan, kejutan elektrik dan sebagainya. Seterusnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat bahawa menghentikan rawatan kepada pesakit adalah dibenarkan di dalam Islam dengan syarat setelah pakar-pakar perubatan bersepakat bahawa pesakit tersebut tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alif Amirul Syafiq bin Makzunuddin akan menerangkan pandangan Islam terhadap eutanasia. Islam tidak membenarkan umatnya membunuh diri kerana manusia bukan pencipta kepada diri sendiri dan bukan pemilik mutlak. Bahkan membunuh diri ini dianggap satu jenayah dalam Islam dan ianya perbuatan dosa besar. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Sadaqallahul Azim. Yang kedua, Allah SWT melarang perbuatan yang mengarah kepada kematian dalam apa acara sekalipun kerana tindakan pembunuhan secara eutanasia ini merupakan pembunuhan tanpa hak. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Amrul Sufi bin Sulaiman Qor. Nama matrik saya adalah 1191606. Okey, hari ini saya akan membentangkan sedikit mengenai pandangan legal terhadap eutanasia. Okey, pandangan legal terhadap eutanasia di Malaysia ini, tindakan eutanasia ini jelas melanggar undang-undang yang termaktub oleh kerajaan Malaysia. Okey, berdasarkan Seksyen 309 Kanun Kesesaan, sesiapa yang cuba mengambil nyawanya sendiri tetapi gagal setelah mengambil beberapa langkah untuk melaksanakannya adalah satu kesalahan jenayah dan boleh disabitkan dengan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Jadi di Malaysia, jika seseorang itu melakukan tindakan eutanasia, seseorang itu boleh disabitkan dengan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya sekali, kerana tindakan eutanasia ini jelas-jelas melanggar undang-undang di Malaysia. Okey, seterusnya, seseorang pesakit itu juga boleh menyatakan memberikan panduan kepada doktor yang menjalankan rawatan terhadapnya tentang bagaimana hasratnya boleh ditunaikan oleh doktor tersebut. Okey, seorang pesakit itu sebenarnya boleh menyatakan hasratnya sama ada dia ingin teruskan hidup ataupun kematian dia lebih baik kepada orang lain. Jadi contohnya, pesakit menyatakan hasratnya agar doktor tidak perlu menyedarkan dia semula sekiranya dia tidak sedar. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pesakit ini meminta doktor agar tidak menyedarkan dia semula jika dia tidak sedar. Okey, yang seterusnya,
Jika pesakit menolak daripada memberi keizinan bagi membolehkan pembedahan dilakukan, hakim menyatakan bahawa dalam meneliti sama ada pesakit memahami sifat, tujuan dan kesan suatu cadangan rawatan dan tahap keupayaan pesakit dengan adanya 3 aspek berikut, iaitu aspek pertama, aspek kefahaman dan pengekalan maklumat tentang rawatan perubatan. Yang kedua, aspek kepercayaan kepada maklumat tersebut. Dan yang ketiga, aspek mempertimbangkan sesuatu maklumat agar keputusan dapat dibuat. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa mengenai 3 aspek ini, hakim menyatakan bahawa 3 aspek ini perlu diteliti bagi menyatakan pesakit itu boleh menolak daripada memberi keizinan kepada doktor untuk melakukan pembedahan kepada dia. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa pandangan legal di Malaysia ini berkaitan euthanasia ialah sangat-sangat jelas melanggar undang-undang di Malaysia dan kita tidak sewajarnya melakukan tindakan ini sesuka hati kita. Okey, bagi slide yang seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya, tim saya untuk menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan pandangan legal terhadap euthanasia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Akib Muhammad Ali dari kumpulan Bosku dan ingin menyambung penerangan tentang pandangan legal. Seperti kita tahu, MMD amat penting bagi memelihara aspek keupayaan dan keizinan pesakit kerana MMD dibuat oleh pesakit yang berkeupayaan sahaja. Dan MMD dilihat sebagai cermin keizinan dan izinan pesakit berhubung dengan rawatan perubatannya. MMD juga dipercayai sangat signifikan kerana ia dapat mengelakkan tercetusnya konflik dan keluarga pesakit bagi membuat keputusan berhubung rawatan perubatan untuk pesakit ketika pesakit tidak berkeupayaan atau tidak sadarkan diri lagi. Ia mampu bertindak sebagai maklumat tentang ikrar pesakit sama ada ingin menerbangkan organnya kepada pesakit lain ataupun tidak. Selain itu, ia dapat memberikan kata putus kepada doktor dan pihak perkhidmatan kesihatan, misalnya hospital, sama ada ingin meneruskan ataupun menghentikan rawatan perubatannya. Ia juga dapat melindungi doktor daripada dikenakan tindakan undang-undang jika isu tentang keizinan pesakit berhubung dengan rawatan perubatannya dibangkitkan. Seterusnya, ada setengah doktor yang berpendapat bahawa MMD tidak sama dengan euthanasia dan kewujudannya dapat membantu doktor melaksanakan tugas berkaitan dengan keizinan pesakit bagi rawatan perubatan dengan lebih cepat, mudah dan telus. Maka setiap individu adalah dilarang sama sekali melakukan euthanasia atau mercy killing atau assisted suicide. Jelaslah ia ialah amalan yang dicegah oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, setiap individu adalah disarankan agar menyedari bahawa kita berhak untuk menentukan masa depan kita, walaupun kita tidak pernah mengetahui detik dan saat kematian kita. Namun pertengahan perubatan adalah suatu langkah yang bijak yang perlu dilakukan demi kebaikan semua pihak. Jika kita ingin menolak atau meneruskan perubatan, kita perlu menyatakannya agar semua pihak mengetahui hasrat hati kita. Dan ia penting demi menjaga maruah kita untuk mati secara terhormat. Okey. Setakat daripada saya, sekian. Terima kasih. Soalan yang boleh dibuat berdasarkan pembentangan ini ialah euthanasia berlaku apabila manusia hilang rasa hormat terhadap kehidupan mereka sendiri sehingga sanggup mengambil nyawa mereka sendiri ataupun nyawa orang lain. Biarpun secara umumnya perubatan ini ditentang oleh ramai pihak, terdapat juga golongan yang menyokong perubatan euthanasia ini atas alasan seperti menamatkan penderitaan seseorang. Namun, setelah diteliti dari sudut legal dan agama, semua lapisan masyarakat menolak perubatan tersebut. Hal ini disebabkan perubatan euthanasia ini jelas telah melanggar etika kemanusiaan baik dari sudut agama ataupun dari sudut legal. Sebagai seorang manusia, kita seharusnya menggunakan akal bagi menganalisis dan menafsirkan sesuatu perkara, sama ada perkara tersebut baik atau buruk, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan
dengan mengamalkan etika yang baik supaya perkara buruk seperti ini tidak terjadi lagi. Itu saja dari kumpulan kami. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang dari kelemahan kami sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.